baru. Okay, mari start. Alright, okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Hari ini kami nak membentangkan tentang isu Islam dan kebudayaan Melayu di era globalisasi ini. So, first kali nama saya Amir Aiman, saya ketua kumpulan untuk grup ni. Jadi saya nak mengenalkan rakan-rakan saya. Yang pertama, Azman Azira. Next, Adriana Ami. Muhammad Hilmi. Atika Nisa. Nama saya Shushita Kishori. Nama saya Anushka. Nur Afrina. alright. So, di sini kami ingin memberitahu tentang satu artikel dan satu interview. So, Islam dan kebudayaan Melayu di era globalisasi ini. Tamadun Melayu merujuk kepada sebuah tamadun yang dibentukkan oleh sekelompok manusia yang secara luasnya digolongkan sebagai kumpulan orang Melayu. Ianya juga keseluruhan cara hidup masyarakat seperti ancaman keutuhan kebudayaan Melayu, seni budaya dan jati diri masyarakat, dan kelemahan pegangan agama Islam. So, seterusnya rakan saya boleh membentangkan isu ni. Hai, nama saya Azman Azira. Untuk bahagian saya ialah mengenai artikel Islam dan kebudayaan Melayu di era globalisasi. Dan seperti yang tertera ialah kelangsungan budaya Melayu khususnya di Malaysia memperlihatkan perkembangan yang semakin mengecil dari acuan budaya Melayu warisan. Ianya memang tidak dapat dinafikan bahawa fenomena globalisasi memberikan pengaruh dan impak kepada kehidupan Melayu Islam. Seterusnya kita lihat isi yang pertama, ancaman keutuhan kebudayaan Melayu ialah ancaman yang menggugat keutuhan kebudayaan Melayu Islam yang berpaksikan globalisasi. Sebagai contoh, dampak negatif yang dibawa oleh faham liberalisme yang memberi pengaruh kepada pemahaman Islam di Malaysia. Ianya memberi pengaruh yang besar kepada survival umat Islam itu sendiri. Isi yang kedua ialah seni budaya dan jati diri masyarakat. Ianya bergantung pada tahap kualiti dan kemudahan kegiatan kesenian yang sering dikaitkan dengan taraf hidup sesuatu bangsa serta dijadikan sebagai kayu pengukur antarabangsa dalam menentukan pencapaian kemajuan dalam sesebuah negara. Namun pada ketika ini, seni budaya tradisi terutama di Malaysia dalam membantu dan mewujudkan sesebuah masyarakat yang dilihat semakin terhakis oleh arus perkembangan pesat dunia globalisasi. Dan isi yang terakhir ialah kelemahan pegangan agama Islam. Agama Islam telah menjadi asas kebudayaan Melayu seperti yang dimaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Oleh itu, kehidupan keislaman telah menjadi identiti budaya masyarakat Melayu. Hal ini ditambah dengan kelemahan akidah, kesan dari kurang perhatian dan kurang peka dengan sesuatu yang syubhah yang banyak mengelilingi kehidupan pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serah kepada rakan saya. Terima kasih, Madam. Seterusnya, artikel Islam dan falsafahnya dalam kebudayaan Melayu. Islam memberi pengaruh yang besar kepada masyarakat dan tamadun Melayu, dan proses penyerapan Islam ini berlaku secara berperingkat di kalangan masyarakat Melayu yang bermula daripada golongan istana dan turun kepada pembesar sehinggalah ke rakyat biasa. Dan amalan-amalan Islam yang berunsurkan tahyul dan khurafat telah ditinggalkan secara beransur-ansur oleh masyarakat Melayu. Dan agama Islam diterima kerana fahaman akidah yang mudah diterima akal
dan mudah untuk tamadun dan masyarakat Melayu pada zaman itu untuk mengikuti, dan seterusnya fungsi rasionalisme Islam itu sendiri dan deklarasi hidup bersaudara yang seiring dengan masyarakat Melayu pada zaman itu. Sekian daripada saya akan berikan kepada rakan saya seterusnya. Seterusnya. I think this is Rita Pai. She will record it herself. Next. Afrina, baca seterusnya. Baik, jadi nama saya Syushi Takishuri. Jadi tajuk bagi artikel seterusnya adalah Seni dan Budaya Cerminan Ketamadunan Negara. Jadi bagi tajuk ni, apa yang kita petikkan dekat sini sebuah negara perkembangan dengan ini pembangunan sosial ekonomi dan politik juga berkembang. Malaysia mewarisi budaya adat ini, gandingan unik ini banyak menyumbang ke arah kemajuan dan pembangunan. Okay, seterusnya my part. The artikel saya pilih ialah perkembangan budaya popular dan perubahan sosio budaya masyarakat pasca moden. Tamadun Melayu adalah sangat penting kesedaran tentang pewarisan budaya ini sebagai menjamin kelangsungan perbudayan yang berkekalan. Kita perlu mengadaptasi budaya-budaya asing dari luar untuk disesuaikan untuk perubahan cita rasa masyarakat kini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. The second one, masyarakat Melayu sememangnya tidak dapat lari daripada mengalami perubahan sosio budaya mengikut peredaran masa dan zamannya. Maka kertas penulisan ini dihasilkan dengan tujuan penyingkap perkembangannya yang menjurus kepada kritikan sosial masyarakat Melayu. Sekian, terima kasih. Seterusnya part saya akan menerangkan tentang interview, and saya telah menjalankan satu interview dengan jiran saya yang menjual burger. Soalan pertama ialah apakah langkah-langkah pendekatan yang perlu diambil ke arah mempertabatkan semula umat dan negara Islam? Jawapan dia ialah mengajar umat kembali menghayati keseluruhan ajaran Islam dengan mengadakan ceramah mengenai budaya dan agama Islam dengan lebih terperinci supaya lebih mengetahui apa itu hukum tauhid, hadis, syariat dan sebagainya. Itu adalah langkah pendekatan yang paling mudah. Di samping itu dapat mempelajari ilmu agama dengan lebih dan memupuk jati diri individu tersebut, juga dapat mengeratkan silaturahim. Seterusnya, berikan faktor-faktor kelemahan umat Islam pada masa kini.
ialah keruntuhan moral dan sikap umat Islam. Keruntuhan nilai moral disebabkan oleh pengaruh barat banyak dibawa masuk menerusi aktiviti hiburan, kesenian dan pelbagai budaya kuning. Seterusnya, ketinggalan dalam pertumbuhan ekonomi. Umat Islam ketinggalan terlalu jauh dalam sektor ekonomi disebabkan oleh lemahnya penghayatan ilmu Islam. Kemunduran ini menyebabkan orang non-Muslim mengambil peluang menggunakan kaedah Islam seperti sistem pembankan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh umat Islam dalam memanfaatkan fenomena globalisasi masa kini, khususnya dalam aspek penyebaran dakwah Islamiah? So jawapan yang saya dapat daripada seorang individu ni diberikan ialah manfaat yang boleh kita dapati dalam fenomena globalisasi masa kini ialah untuk menyampaikan dakwah yang terperinci dalam Islam. Seterusnya, soalan yang nombor 4, apakah tahap toleransi kebudayaan di kalangan masyarakat Malaysia dalam berinteraksi dan nyatakan cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam aspek dialog peradaban pada masa kini? So, jawapannya ialah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat dalam aspek dialog peradaban pada masa kini ialah kita perlu menjaga tutur semasa berinteraksi. Terima kasih. Seterusnya. So untuk part saya, saya interview kawan saya. Dan soalan yang saya tujukan kepadanya adalah apakah ciri-ciri asas yang membezakan antara sesuatu masyarakat bertamadun dan tidak bertamadun. So jawapan yang saya dapat dua daripada dia. Yang pertama, agama dan kepercayaan sebagai asas pembentukan, dan yang kedua adalah mengutamakan perkembangan keilmuan. Terusnya, we move to the number 6. So, saya telah interview salah seorang daripada kawan saya dan soalannya adalah apakah kesan pengaruh luar terhadap budaya masyarakat Malaysia. So, jawapan saya dapat dia berikan 2 poin daripada segi agama dan kepercayaan dan juga adat dan cara hidup. So, dari segi agama dan kepercayaan, masyarakat Melayu meninggalkan ajaran Hindu, Buddha dan Animism serta bertukar kepada konsep ketuhanan, hormat menghormati dan pentingkan soal persamaan taraf. Dan Islam telah mengubah worldview masyarakat Melayu daripada mempercayai roh, semangat dan dewa kepada mempercayai Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk poin seterusnya, adat dan cara hidup. Tradisi Animisme dan Hinduisme telah diganti dengan adat dan cara hidup Islam yang dilakukan sejak individu itu lahir di dunia sehinggalah hari kematiannya, dan tiada lagi sistem kasta yang berasaskan ajaran agama Hindu diamalkan dalam masyarakat Melayu. Sekian daripada saya, itu saja. I will pass next. Hello madam, my name is Atika Kairunisa. I'm from group Jahiliyah. So based on the one person that I interviewed is apakah 3 faktor yang mempercepat perkembangan penyebaran Islam. So pada pendapat dia, ketika zaman kegemilangan Melaka dulu, para ulama yang berlayar dari Arab telah berjaya mengislamkan Sultan Melaka. Dan untuk second point is melalui perkahwinan antara penganut Islam dan agama lain dapat mempercepatkan penyebaran Islam. Yang ketiga adalah keunikan agama Islam itu sendiri menarik perhatian penganut dari agama lain untuk mengenali agama tersebut secara berperingkat. Soalan yang ke-8 ialah adakah sambutan perayaan secara besar-besaran seperti rumah terbuka, hari raya, raya Cina dan Deepavali perlu diteruskan dalam kalangan masyarakat Malaysia?
So pada pendapat dia ianya perlu kerana ianya benteng yang terbaik agar setiap kaum yang ada di dalam Malaysia ini dapat memperkukuhkan perpaduan, dapat bertoleransi sesama sendiri dan menjaga keamanan Malaysia itu sendiri melalui perpaduan kaum. So itu saja dari part saya. Terima kasih Madam. Ini adalah salah satu contoh evidence yang kami lampirkan. Alright. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih, Madam. Terima kasih Madam. Terima kasih Madam. Baik, nama saya Syashwita Kishori. Jadi tajuk bagi artikel yang dipilih adalah Seni dan Budaya Cerminan Ketamadunan Negara. Jadi bagi artikel ini, topik utama adalah sesebuah negara bertamadun dibentuk oleh seni dan budaya berkembang mekar dengan sumbangan hebat dan berinovasi yang mengangkitkan kualiti terbaik dalam diri manusia. Seiring dengan ini, pembangunan sosial ekonomi dan politik juga berkembang. Malaysia mewarisi budaya, adat istiadat dan juga tradisi yang melimpah-limpah semasa penduduknya terdiri daripada pelbagai kaum, kebudayaan dan juga agama. Jadi kita terdiri daripada 3 agama, iaitu agama Islam, agama Hindu dan juga agama Cina. Jadi gandingan unik ini banyak menyumbang ke arah kemajuan dan pembangunan sesebuah negara. Jadi dekat sini isu yang didapatkan objektif adalah membangkitkan kualiti terbaik dalam diri manusia dan juga pembangunan sosial ekonomi dan politik turut berkembang. Terima kasih. Selamat petang, Madam. Saya Rita dari grup Jahiliyah. So, saya akan present part saya. So, for my part, saya pilih artikel bernama Islam Melayu dalam Pusaran Sejarah. So, saya choose 3 faktor untuk dalam artikel ni. So, first masuk artikel ni, apa saya baca ialah masuk dan berkembang pesatnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-13 hingga 17 memunculkan banyak pendapat yang berdasarkan saling bertentangan. So yang 3 faktor itu, faktor pertama adalah syairiyah dan aktivisme Islam. So syairiyah dan tasawuf dipandang oleh ahli-ahli sejarah kebudayaan sebagai sendi utama terbentuknya kebudayaannya Islam. Ini benar terutama semenjak abad ke-13 khususnya di bahagian timur dunia Islam sebelum dan terlebih sesudah jatuhnya kekhalifahan Baghdad ke tangan bangsa Mongol pada 1258 So, ini menyebabkan peradaban Islam kehilangan dimensi rasional dan intelek oleh kerana falsafah sebenarnya telah merebas masuk ke dalam tasawuf, khususnya melalui pemikiran Imam Al-Ghazali, pengaruhnya bagi perkembangan tradisi intelek Islam. Tetapi sebagaimana falsafah, tasawuf juga mengandung benih-benih pemikiran yang dapat bertabakan dengan syariat. So, poin yang kedua adalah tasawuf dan transformasi kebudayaan. Dalam konteks Indonesia dan informasi Islam ke dalam penting, kebudayaan Melayu merupakan perkara yang paling penting. Islam tampil sebagai faktor utama pereka etnik Nusantara yang bineka. Peradaban ini membuktikan dirinya sebagai peradaban yang didasarkan atas rasionalitas dan intelektualitas dibanding atas mitologi dan ritual. Kerasionalan ini berdasarkan pula atas sendi-sendi keimanan yang tidak kalanya kuat sehingga tidak mengiringkan kelak apabila Gellner mengatakan dari peradaban tulis dunia
baca Kristian, Indo-Confucian dan Islam. Ini disebabkan kerana Islam mempunyai dua tradisi yang melengkapi, terus dipertahankan dan diperkembangkan serta selalu diperbarui yang mengikat baik tampilan lokal dan nationally di lain pihak. So, poin yang ketiga tu, 3 lingkaran pusat peradaban. So, untuk faktor ni penting kerana menyebabkan Islam berkembang pesat ialah penempatan pusat-pusat lingkaran peradaban di 3 titik yang tepat, iaitu Istana Persetaran dan Pasar Taufik Abdullah 1988 dalam Sidik pada 1991. Istana sebagai pusat kekuasaan berperan di bidang politik dan perataan kehidupan sosial. Di sini dengan dukungan ulama yang terlibat langsung dalam birokrasi pemerintahan, hukum Islam dirumuskan dan diterapkan. Di sini jaringan-jaringan pengajian agama di lingkungan masyarakat luas dibangun di kota ataupun di pedesaan. Begitu pula tema-tema pengajian. Di sini pula kitab keagamaan ditulis dan disalin untuk disebarkan. Itu saja, Madam. Terima kasih.